Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucap terima kasihlah kepada UMP TV kerana sudi membuat sesi bersama Bendahari, especially untuk Jabatan Bendahari lah. Pertama adalah untuk makluman, Jabatan Bendahari UMP dipertanggungjawabkan untuk kerja-kerja perkhidmatan kewangan kepada warga UMP, begitu juga kepada yang related dengan komuniti UMP, termasuk sekali dengan vendor dan stakeholder lah. Dan yang lebih pentingnya, tanggungjawab Jabatan Bendahari ini lebih kepada kita memberi nasihat mengikut segala tata cara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewangan di peringkat badan berkanun. So begitu juga dengan sebagai satu ejen perunding kepada kaki tangan UMP yang inginkan maklumat ataupun pandangan dari segi tata cara kewangan universiti. Itu yang main tanggungjawab Jabatan Bendahari lah. Selain daripada tugas-tugas operasi semasa. Operasi semasa maksud saya adalah dari segi buat pembayaran, buat collection. Yang main tanggungjawab Jabatan Bendahari ini adalah memberi nasihat dan sebagai perunding kepada warga UMP. Yang main dia adalah yang very popular adalah gaji lah. Begitu juga dengan kalau kerajaan mengumumkan bantuan khas ataupun bonus tu memang popular. Jabatan Bendahari akan menjadi tempat untuk rujukan dari segi bila Jabatan Bendahari akan buat bayaran dan dari segi formula-formula yang layak atau tak layak itulah. Itu yang memang popular lah. Selain daripada tuntutan-tuntutan dari segi tuntutan kerja lebih masa ataupun tuntutan perjalanan. Kaki tangan di Jabatan Bendahari ini sebanyak seramai 86 orang. Kita membuat dari segi pengurusan kewangan secara decentralized. Decentralized maksud saya adalah ada wakil-wakil staf daripada Jabatan Bendahari yang ditempatkan di PTJ. Itu dipanggilkan centralized lah. Kalau sebelum ni, masa awal penubuhan UMP ni, kita kerja kewangan secara berpusat. Di mana semuanya adalah dipusatkan di Jabatan Bendahari. Tapi bila kita buat decentralized ni, di mana satu PTJ tu ada satu wakil bendahari, jadi kerja-kerja kewangan tu di-handle by the wakil kita di PTJ tu lah. Beza kita dengan di agensi kerajaan lain di mana kita ni universiti sebagai badan berkanun. Badan berkanun di mana kita punya peruntukan sendiri dan kita sendiri yang memproses dan membuat pembayaran di universiti sendiri. Manakala di agensi kerajaan, dia punya pembayaran tu dia kena ada dipusatkan di jabatan lain. Cuma macam katakan di agensi lain kerajaan dia ada dipanggil Jabatan Akauntan Negara. So Jabatan Akauntan Negara tu yang akan membuat proses pembayaran lah. Kalau di universiti ni kita yang buat proses sendiri dan kita yang buat bayaran sendiri sebab kita mempunyai peruntukan diberi sendiri. Okey, kelestarian kewangan ni wujud selepas dengan keadaan ekonomi semasa di mana kerajaan telah pun mengurangkan peruntukan yang diberikan kepada universiti. Untuk makluman, kalau sebelum ni kerajaan memberi peruntukan 100% untuk operasi universiti. Tapi lately ni dia beri peruntukan sebanyak 70%, 30% sendiri yang akan dijana. That's why kita kata bila jana 30% tu, ini adalah kreativiti dari peringkat universiti untuk menjana pendapatan universiti. Pendapatan universiti main dia adalah daripada yuran pelajar. Itu adalah main kita lah. Tapi kita tidak boleh mengharap kepada yuran pelajar saja.
Sebab kita memerlukan sumber-sumber lain lagi sebab kita nak tampungkan yang 30% tu. That's why kita buat selain daripada penjanaan, contohnya kita menggunakan segala kemudahan-kemudahan fasiliti di universiti ni kita buat secara sewaan. Kita punya makmal tu kita offer kepada industri untuk dia buat dia punya sewaan ataupun testing dekat kita punya makmal. Dan satu lagi, bukan setakat penjanaan pun, kita punya kelestarian kewangan ni dia penyimatan pun part of the kelestarian. Maksud saya penyimatan tu kalau dalam kes ni kita buat inisiatif penyimatan, salah satunya adalah kita buat inisiatif penyimatan dari segi penggunaan electricity. So dia adalah kita punya inisiatif di mana untuk buat pengurangan electricity, kita buat penjadualan dari segi switch on, switch off aircon, and then kita buat dari segi penyimatan, kita gunakan recycle punya water recycle ni. So itu part of the penyimatan. Itu juga dengan kita buat yang penyimatan satu lagi ialah kita dari segi kita buat restructure balik kita punya kontrak-kontrak dari segi pembersihan yang kita beri itu. Ada part yang kita rasa kita boleh buat sendiri, kita manage sendiri, dan rasa yang kalau benda tu kita outsource, yang memerlukan expertise, kita outsource. Itu part of kita punya penyimatan lah. Kalau contoh kalau saya beritahu kalau katakan kita punya belanja universiti kalau sebelum ni 300 juta. Okay. So that means daripada situ 90 juta kita perlu jana sendiri. Jadi dia akan bagi kita 210 juta saja daripada kerajaan. Dan 90 juta tu kita akan mainly kita akan ambil daripada yuran pelajar, dan selain itu yang saya sebut tadi lah, kita punya kelestarian kewangan, kita inisiatif-inisiatif untuk kita buat penyewaan. Okey, setakat ni kalau ikut prestasi universiti dengan kerjasama dari semua warga UMP, alhamdulillah kita dapat capai kita punya 30% tu. Alhamdulillah kita boleh capai, tapi itu adalah bukan kerja di Peringkat Jabatan Bendahari saja, dengan inisiatif semua warga UMP. Alhamdulillah, saya rasa proud juga dengan warga universiti yang membantu juga kita dari segi untuk menjana pendapatan yang 30% tu. Kalau kita dari sini, kita punya main belanja kita yang besar sekali adalah gaji lah. Gaji kaki tangan sebanyak 170 juta setahun. Okey, kita punya yang main lagi, kita punya belanja yang tu adalah belanja sewaan, di mana kalau untuk makluman sewaan kampus kita di Gambang tu, Paya Besar tu adalah part of sewaan. Dan utility kita, electricity lah especially kita spend lebih kurang dalam 1.2 juta 1.3 juta sebulan bayar elektrik kita. Jadi lebih kurang dalam 13 juta atau 14 juta setahun lah. That's why kita buat inisiatif penyimatan electricity tu dengan kita mulakan dengan solar punya projek, dan hopefully itu dia dapat kita bagi penyimatan lah. Dengan inisiatif solar tu kita rasa lebih kurang dalam kita boleh lebih kurang dalam setahun tu kita dapat 700,000 punya penyimatan. 700,000 solar, dan tu tak cukup lagi tu. That's why kita kena inisiatif lain. Sebab tu kita nakkan supaya warga UMP faham bahawa contohnya bil elektrik kita tu 1.2 juta satu amount yang besar tu kan. Kalau semua orang main peranan kat itu, dia boleh mengurangkan kita punya belanja electricity lah. Untuk makluman, sijil audit bersih ni adalah dia adalah satu sijil daripada Ketua Audit Negara. Bila dipanggil sijil audit bersih ni adalah maksud dia adalah untuk penyata kewangan, penyata pendapatan universiti yang telah diaudit pada tahun tersebut, tidak ada apa-apa isu. Dia clean, dia panggil bersih lah. So dekat sini adalah bila sijil audit bersih dia dapat, maksud dia dari segi transaksi kewangan universiti tersebut, dia mematuhi tata cara kerajaan. Tidak ada isu-isu yang ketirisan. So memang dia semua berkaitan dengan tata cara kewangan, mematuhi proses-proses yang
yang ditentukan oleh Kementerian Kewangan lah. Dia usaha antara usaha ini, pertama adalah saya ucap terima kasih jugalah kepada ketua-ketua jabatan, pengurusan tertinggi universiti atas komitmen yang sama-sama. Kalau tidak ada kerjasama dari semua Putih J, dekan-dekan, pengarah-pengarah, kita tidak akan dapat sedia bersih. So, itu adalah salah satu proses yang di mana kita sebut tadi, proses kewangan kita buat decentralized tadi, di mana ada 50,000 ke bawah punya value kelulusan di peringkat jabatan. So, that means ketua jabatan pun memainkan peranan kat sini, di mana dia memastikan bahawa segala kelulusan yang dibuat tu adalah mematuhi tata cara perakaunan universiti. Sebab itulah bila at the end of the year, bila kita consolidatekan transaksi kewangan tu dan diaudit, that's why dia tidak ada perkara-perkara yang tidak mematuhi peraturan. Kalau ada suatu perkara yang tidak mematuhi, dia akan jadi dipanggil sijil bersyarat. Bersyarat maksud dia tak bagi bersih lah. Dan next year kalau perkara yang sama juga keluar, then akan isu dari segi audit lah. Mana dalam konteks ni ketua-ketua jabatan juga ada tanggungjawab? Ya, memainkan peranan dalam membantu universiti dari segi kita punya proses operasi kewangan kita mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Autonomi kewangan ni adalah diberi kuasa kepada universiti melalui lembaga pengarah universiti. Jadi dia adalah salah satu leksi memudahkan dari segi proses pengurusan kewangan universiti. Sebab ada beberapa perkara ataupun beberapa kelulusan yang kita setakat memadai dengan kelulusan lembaga pengarah universiti saja. Tidak perlu mendapatkan kelulusan kepada Kementerian Kewangan ataupun KPT. Telah diberi kuasa autonomi kepada universiti. Bila autonomi universiti itu maksud dia had kuasa kelulusan setakat di peringkat lembaga pengarah universiti saja. Dengan amount tertentu, dan kebanyakannya yang amount yang tertentu tu ialah memang within that process lah. Tak perlu sampai kepada Kementerian Kewangan. Itu satu yang perkara yang bagus lah. Lagi memudahkan dari segi membuat keputusan di peringkat universiti untuk menjalankan operasi-operasi, sebab just limit setakat lembaga pengarah universiti saja. Bila dalam bahasa dia masuk suka hati macam ni. Maksud bila diberi autonomi itu maknanya segala apa yang kita nak buat tu dia ada kuasa diberikan kepada lembaga pengarah universiti. So dia bukan kata suka hati, maksud dia cepat kelulusan lah. Kita boleh jumpa dengan lembaga pengarah universiti, boleh mengadakan mesyuarat di peringkat lembaga pengarah universiti, di mana dalam lembaga pengarah universiti pun ada wakil daripada KPT je, kementerian juga, KPT dan MOF. Setakat Madiun dengan wakil tu pun dan prosesnya cepat, tidak ada memerlukan masa untuk kita buatkan kertas kerja pergi kepada level yang berbagai-bagai peringkat dah. Sebab tu saya kata bila autonomi itu memudahkan dari segi masa lah. Masa untuk kelulusan satu perkara yang kita perlukan kelulusan segera, kita boleh membuatkan mesyuarat lembaga pengarah universiti khas untuk mendapatkan kelulusan. Okey, sepanjang saya berkhidmat di UMP, kita tidak ada, saya rasa satu yang bagusnya di UMP disebabkan UMP ialah walaupun dah 21 tahun, masa kita consider masa kita penubuhan tu awal staff-staff yang memang baru. Baru yang memang bila baru dan dia mematuhi peraturan. Kan? Memang bersedia untuk mengikut segala peraturan. That's why sebab saya kata daripada awal penubuhan UMP, isu-isu kewangan yang besar tak ada. Yang sampai kepada peringkat kementerian, peringkat audit tak ada. Dia cuma ada isu-isu yang boleh di-handle by level universiti saja. That's why saya kata tidak sampai kepada jawatan kuasa kira-kira negara, PAC, tak pernah lagi. Tak pernah. So, apa yang kita kata dekat sini adalah isu-isu yang biasa tu adalah yang mungkin warga UMP terlepas pandang. Perkara tu mungkin diingat perkara tu terlalu mudah, dan dia mungkin dari segi dia punya definisi berlainan dengan peraturan tu. So bila kita jelaskan maksud tu, then perkara tu tidak berlaku kepada tahun berikutnya. Itu yang saya rasa
bangga jugalah dengan warga UMP ni, sebab mereka walaupun bukan bidang kewangan, tapi mereka alert perkara-perkara yang berkaitan dengan operasi dia yang melibatkan memerlukan mematuhi tata cara pengurusan kewangan. Sebab tu saya rasa memang tak ada apa-apa isu kewangan. So isu-isu yang perkara biasa yang simple dari segi contohnya dari segi yang standard ni adalah pecah kecil perolehan. So perkara tu because berlainan definisi. So bila kita, sebab tu di Jabatan Melayu sentiasa mengadakan siri taklimat. So slowly, sebab tu bila kita ada quarterly, kita buat quarterly siri taklimat berkaitan dengan perolehan, pengurusan aset. Sebab itulah dia at the end, kalau kita tengok dia punya outcome dia adalah dia mesti dapat CJ bersih. Itu bukti dia. Itu bukti dia, betul. Okey, harapan saya maksud dia warga UMP ni kekalkan momentum yang macam sekarang ni. At the same time kita kena improvekan lagi dari segi kita punya macam tadi lah. Banyak perkara-perkara dari segi dari segi penjimatan, disebut penjimatan lah, di mana di peringkat warga UMP ni kita kena rasa yang suatu benda yang kita buat tu, kita kena ada rasa macam kita ada kepunyaan kita. Contohnya macam kita rasa macam bila kita nak buat satu benda, kita rasa macam ini adalah sebahagian daripada kita punya duit. Kita nak berjimat kan. So kita kena terapkan perkara yang sama lah. Bila kita nak buat industri, kita rasa kena jimat jugalah perkara ni. Kita tidaklah pergi kepada pembaziran lah. Kat situlah saya nak kita teruskan inisiatif-inisiatif macam tu lah. Terima kasih kepada UMP TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.